Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam, bab yang keempat, iaitulah al-manhiyat ataupun perkara-perkara larangan. Islam suruh dan dia juga larang. Kita nak tengok apa hikmahnya larangan ini berlaku. Keindahan Islam dalam pengharaman perkara yang haram ada sebab-sebab yang tersendiri. Pengharaman perkara yang haram dalam Islam banyak. Di sini cuma akan disebut secara ringkas 8 perkara saja yang membawa kebinasaan yang besar ke atas pelakunya. Maka dengan ini terserlahlah keindahan Islam melalui pengharaman dan larangan daripada terjebak ke dalamnya. Jadi kalau Islam larang tu, adalah tu hikmah dia. Yang pertama, larangan sihir. Sihir ini hari ini boleh katakan satu permainan yang cukup luas. Ramai orang duk mengadu sakit-sakit. Jumpa ke bomo mana-mana pun habis pakat bayar belaka sebab sakit. Bomo yang mengaku jadi bomo pun kaya sekarang ni. Nak kata apa? Kita orang sakit ni dia tak sanggup duit dah. Duit tu kecil dah. Yang mestinya sihat kan. Yang pertama, sihir. Sihir adalah satu simpulan atau jampi yang disebut atau diucapkan oleh penyihir, atau satu pengamalan yang membawa kesan kepada tubuh, hati atau akal mangsa sihir dengan tidak perlu berhadapan secara langsung dengannya. Dia tak payah tengok orang, dia buat je, pergi hantar. Kemudaratan amalan sihir dan kebaikan pengharamannya sangat jelas. Yang pertama, kesan implikasi kepada sihir itu sangat berat pada masyarakat. Yang pertama, sihir boleh memberi kesan kepada tubuh badan dan akal fikiran. Kerana itu mangsa sihir adalah insan terenaya melalui cara yang salah. Ia boleh membawa kematian atau mudarat kepada tubuh atau akalnya. Kekuatannya akan terhenti dan keupayaannya akan hilang, yang menyebabkan kerugian terhadap diri dan masyarakat. Berapa banyak kita tengok orang-orang yang terpaksa berhenti kerja, pergi pejabat, masuk pejabat ya sakit kepala, tak boleh nak duduk, panas, akhir kali kena pecat, kena berhenti. Zalim. Bila berhenti tak ada nak makan apa benda, tak ada nafkah, tak ada apa. Orang duduk suami isteri baik-baik, pisah, tak tahu sakit apa, benci je tengok. Allah, saya tengok orang kena sihir ni dahsyat lah. Permainan sihir ni kalau Tuhan haram yang begini dahsyat pun memang sangat patut. Yang kedua, tukang sihir menjalankan kegiatan jijiknya dari jarak jauh. Jenis jarak jauh online ni panggil ni. Ini menghalangnya daripada terkena hukuman dunia. Sama, sekarang ni orang nak buat akta sihir. Macam mana kita nak tangkap dia? Macam mana nak buktikan? Payah. Tak boleh nak buat. Dia samalah seperti kumpulan-kumpulan jenayah gelap yang mengucang-acirkan orang ramai secara sulit, kemudian bersembunyi dengan melarikan diri tanpa disedari oleh sesiapa pun. Dia panggil kongsi gelap, kongsi cerah, tak tahu apa benda ni. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka mempelajari sesuatu yang beri mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat kepada mereka. Sihir adalah satu malapetaka semata-mata, tidak ada sebarang kebaikan pun kepadanya dari apa-apa sudut jua. Pasal itulah bila kita kena sihir, wal-iyazubillah, ramai orang nak tanya, boleh tak saya pergi cari tukang sihir lain nak lawan dia? Kata tak boleh. Sihir dengan sihir ni sama-sama jahat belaka. Kita kena cari ustaz-ustaz kita yang boleh ruqyah, yang boleh lawan dengan cara yang baik, dengan cara Islam yang dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, sihir adalah punca segala gejala keruntuhan rumah tangga yang bahagia, perpecahan antara orang yang dikasihi, dan kehancuran antara keluarga yang berkasih sayang. Ini sangat jelas, sangat jelas. Yang kelima ialah satu-satu perkara
yang memesongkan pemikiran manusia kepada perkara-perkara khurafat dan pendustaan. Memang dahsyat. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok secara panjang sikit huraian tentang sihir ni, saya sudah hurai kitab, tulis dalam YouTube, Dosa Besar. Kitab Dosa Besar, cari bab sihir. Saya dah hurai panjang. Tukang sihir ni lagi kafir dia, lagi tinggi darjat. Di antara sihir yang hebat, terhebatlah juga, bila nak jadi sihir dan nak panggil jin dia mari, dia kena ambil Quran, letak atas tandas. Quran ini jadi tempat dia pijak kaki. Dia pijak kaki di tandas, Quran tempat dia pijak. Buang air. Hak ni, jin hak mari itu bukan private. Memang general besar mari punya. Sebab kamu sudah kafir yang begitu hebat. Banyak lagi lah amalan-amalan yang cukup dahsyat. Tuan-tuan tengok dalam rakaman yang saya huraikan dalam kitab Dosa Besar itu tentang sihir. Na'udzubillah, minta selamat kita. Lagi kafir, lagi kuat. Pasal itulah Nabi larang keras. Nabi kata, man ata'arrafan au kahinan. Siapa dia pergi jumpa tukang tilik ataupun tukang nujum, pergi jumpa je, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima salat 40 hari. Baru pergi jumpa, tak terima dah. Kalau dia benarkan, dia percaya, fasaddaqahu, dia membenarkan, faqad kafara bima unzil ala Muhammad, orang ni telah kafir dengan Quran yang diturun pada Muhammad. Orang pergi pun dahsyat, orang main sihir pun dahsyat. Jadi jangan pergi tukang sihir. Kita ni sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Kalau dia pergi rumah-rumah yang baik-baik ni, awak ni tak ada sihir, sakit jiwa ni, pergi hospital jiwa, marah lalu. Oh, dia tak tahu perasaan kita, dia sakit jiwa. Suami tak balik lama contohnya, lepas tu dia kata orang sihir, ataupun isteri dah lari, macam-macam lah. Yang keenam, sesungguhnya penyihir tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pembunuh upahan, kerana harta dia bersedia untuk menghancurkan rumah tangga dengan memisahkan antara suami isteri. Jadi oleh sebab kemudaratannya yang berbahaya dan keburukannya yang terlalu banyak, agama Islam telah mengharamkan sihir, menghukumkan kufur terhadap pengamal sihir, dan dalam aspek perundangan Islam pula dia dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau undang-undang Islam, orang sihir yuqtalus sahir, sihir ini dibunuh. Itu yang pertama. Haram yang kedua, zina. Zina dosa besar dan kemungkaran yang sangat keji. Orang tahu semua dah dosa besar zina. Cuma kita nak tengok implikasi zina terhadap agama. Yang pertama, orang yang melakukan zina ini orang yang jauh dari Allah. Allah telah mengharamkan perkara-perkara haram ini kerana dia yang membencinya. Yang kedua, tanda lemah iman. Iman akan bertambah dengan bertambahnya amalan baik dan berkurang dengan amalan maksiat. Zina adalah sebesar-besar dosa dan seburuk-buruk perbuatan keji. Maka perbuatan zina akan melenyapkan cahaya iman serta melemahkan iman dalam hati. Iman pelakunya pula dibimbang mungkin akan hilang keseluruhannya, wal'iyazubillah. Jadi hadis Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina itu ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya kalau orang berzina maka dia tidak beriman ketika itu. Hari ini dahsyat tuan-tuan. Kita tengok implikasi zina terhadap masyarakat. Apa dia kesan dia? Antaranya yang pertama, zina dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan yang harmoni. Ini berlaku melalui beberapa sudut. Yang pertama, seorang suami yang sentiasa melakukan zina akan hilang keinginan terhadap isterinya sendiri. Kalau dia balik dengan isteri pun, dia bawa penyakit-penyakit HIV, apa penyakit banyak lagi. Yang kedua, jika si isteri mengetahui perkara ini, dia akan ditimpa duka cita dan kemurungan. Lalu terbukalah segala pintu permasalahan sesama suami isteri yang tidak ada penghujungnya. Yang ketiga, manakala sekiranya pelaku zina itu adalah daripada pihak isteri, isteri yang berzina. Hari ini berlaku banyak. Suami jadi dayus. Dalam hadis Nabi kata, ad-dayus la yadkhulul jannah. Di antara golongan tak boleh masuk syurga, suami yang dayus. Tahu isteri berzina, diam. Ini penyakit berat. Banyak sangat kes. Kes yang terbaru yang saya dengar, satu kes lain pula. Kes lain, mak ayah buat masalah. Saya pergi ceramah di satu hospital.
ustaz kita, pegawai agama hospital cerita, salah satu daripada kaunseling yang dia buat kepada budak-budak yang melahirkan anak tak boleh nak daftar bapak sebab bapak tak ada surat nikah. Yang jadi masalahnya, bapak budak tu ada duk tunggu di hospital, bawa pempoh mari, bawa makanan mari. Dia kata, ni siapa? Dia kata, ni lah ayah dia. Kenapa tak kahwin? Dia kata berkali-kali minta, ayah dia tak bagi. Sebab budak ni kerja pakak kecil. Kakak dia kerja dengan orang pakak besar, yang kakak lagi dengan engineer dengan tu, tiba-tiba dia ni kerja kilang je mari minta. Tak bagi. Habis, kami memang merancang ustaz untuk bagi cucu kepada bapak saya. Dia kata biar dia tahu pekerja kilang pandai juga buat anak. Anak kata apa dia? Astaghfirullahalazim, berdahsyat. Ustaz ni tanya dia, kamu happy boleh anak? Happy? Tak nak bagi orang? Tak. Mana boleh, dia tak ada bapa. Ini bapa. Nak kata apa? Kalau sampai peringkat ini, orang dulu kalau berlaku sedemikian wal'iyazubillah, sembunyi. Ini dah, dia happy lagi. Boleh jawab dengan ustaz tu, main-mainnya dia jawab. Dia kata, awak nak jaga anak? Nak. Lepas ni bagaimana? Nak balik rumah atuk dia? Rumah bapak dia. Sebab bapak dia tak bagi dia kahwin, dia nak bagi cucu pada aja dia. Kita panggil imam sekampung bagi cukup anak. Cukup anak cucu. Nak kata apa? Jangan main tuan-tuan. Kalau ada anak-anak yang minta nak kahwin, bagi. Takdir Allah SWT telah menentukan dia kahwin dua tu. Daripada tak kahwin, baik dia kahwin. Ustaz ni kata, kenapa kamu tak pergi kahwin di Thailand ke apa benda ke? Bukan nak ajar benda tu. Nak menyelesaikan masalah. Dia kata, kami memang nak rancang, nak suruh bapak saya tahu. Yang kami memang nak kahwin sungguh, dan kami sudah pun buat. La haula wala quwwata illa billah. Banyaklah. Hospital ni di antara hospital teraktif. Dia kata sampai 6 orang satu hari dia menerima cucu tanpa bapak yang didaftarkan. Saya tak nak sebut hospital mana, tuan-tuan boleh tahu kan, susah pula nanti. Kalau nak angkat, tanya saya senyap nanti. Yang kedua, na'udzubillah. Zina adalah punca kepada permasalahan anak luar nikah. Ia merupakan satu bencana yang besar dan keburukan yang berluasa jika dilihat dari 3 sudut. Jadi memanglah keburukannya terlalu dahsyat, tuan-tuan boleh tahu, boleh jelas di sini. Yang pertama dikata apa? Seorang wanita yang sudah bersuami apabila menghamilkan seorang anak yang bukan daripada suaminya tanpa ada seorang pun mengetahui perkara tersebut, ini berarti dia telah memasukkan ke dalam keturunan suami dan keluarganya orang asing yang tidak ada kena-mengena dengan mereka. Kalau budak perempuan bapak jadi wali nanti, wali tak sah, maka berturutanlah anak zina dalam rumah tangga kita. Wal'iyazubillah. Minta doa banyak-banyak tuan-tuan, bangun tahajud, bangun dalam salat kita, minta Allah Ta'ala jangan masuk ke dalam keturunanku anak-anak zina yang tidak sah taraf. Bimbang kita, kerana dia berpanjangan. Yang kedua, jika si suami meragui isterinya dalam perkara tersebut, sama ada dia menerima kandungan itu, dan ini akan mendedahkannya kepada tekanan jiwa yang memungkinkan bertindak dengan membunuh diri sendiri, atau membunuh anak itu, atau isterinya, atau semuanya sekali. Dia tahu isteri dia mengandung orang lain, ataupun dia tidak boleh menerima, lalu dia memilih jalan li'an, sumpah. Sumpah ini berlaku di antara suami isteri. Suami nak nafi anak daripada isteri dia, boleh dia bersumpah. Tapi kalau kita ambil gambar dalam surat khabar suruh sumpah, ini tak ada dalam syariat Islam. Tuan-tuan jangan duduk seronok baca surat khabar, kata, kenapa tak sumpah? Tak ada dalam syariat Islam. Ambil surat khabar, suruh orang pergi sumpah dengan surat khabar. Faham cerita? Saya kena kata sebab ini satu jenayah yang dibuat dalam masyarakat kita hari ini, yang menyebabkan pembaca-pembaca bila dia tuduh sama, dia kata betul, kita telah menjadi qazif, orang yang menuduh orang tanpa bukti. Dosa besar dan ditolak syahadah, saksi yang dia ditolak. Hari ini masyarakat kita menjadi masyarakat yang tidak diterima saksi kerana terlibat dengan jenayah yang dibuat secara terbuka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kepada agama. Yang ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami tentu akan mendapat aib dan malu dengan sebab kandungan tersebut. Dia akan berada di dua persimpangan jalan, sama dia membunuh diri ataupun dia melahirkan anak, kemudian dicampakkan anak itu, dan macam-macam lagi lah. Keburukan yang ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami tapi tidak hamil dengan sebab perzinaannya, dia juga akan terjerumus ke dalam beberapa musibah dan pelbagai bahana lain lagi. Banyak lagi kes-kes lain. Yang pertama, bagi seorang wanita, aset utama bagi dirinya adalah kehormatan diri dan kesuciannya. Kalau dia telah kotakan tempat tidur suami dia, apa lagi yang ada pada dirinya.
Oleh itu dia akan hidup dalam suasana kotor dan keji akibat dosanya yang berpanjangan. Yang kedua, perbuatan zina yang telah menjatuhkan nama baik keluarganya. Yang ketiga, lelaki yang pernah melakukan zina dengan perempuan tersebut mungkin akan mencari helah untuk memudaratkannya dan berbagai-bagai lagi. Yang keempat, seorang lelaki yang sentiasa melakukan amalan zina sedangkan dia tidak mempunyai isteri, dia akan membawa keburukan ke atas dirinya daripada beberapa aspek. Antaranya, jika keluarga pihak perempuan mengetahui perkara ini, mereka akan mengambil tindakan. Keluarga lelaki itu juga akan menanggung malu disebabkan perbuatan anaknya sendiri. Zina yang berlaku mungkin akan menyebabkan kehamilan. Ini mengakibatkan kehidupan laki-laki tadi akan berubah. Macam-macam lagi penyakit. Lelaki yang pernah bergeluman dalam perbuatan zina, ini mungkin akan terjerumus ke dalam syak wa sangka. Dia duk fikir orang perempuan lain pun macam perempuan itu juga, suka berzina juga. Apabila berlaku perzinaan dalam masyarakat, akibatnya akan terdapat golongan kaum laki-laki yang menjauhkan diri daripada berkahwin, maka akan timbul beberapa kesan buruk. Dia kata kahwin buat apa, habis duit je. Kali ni kahwin 15,000 nak minta anak orang, baik pergi zina berapa ringgit ya contohnya. Maka ini perbuatan kesan implikasi cukup besar. Yang besar lagi yang tidak disebut di sini, kita nak sebut dalam syair yang dibaca oleh nisbah pada Imam Syafi'i, ta'ifu nisaikum, dia kata jagalah diri kamu, orang perempuan kamu akan jadi baik, kerana orang yang melakukan perbuatan ini dikira dainun, satu utang. Ini kita bimbang sekali. Orang yang melakukan zina, perbuatan yang tidak baik ini dikira hutang yang anaknya nanti akan diperlakukan sedemikian. Wal'iyazubillah. Banyak kalau tengok dalam dosa besar yang saya syarah itu, kesan implikasi zina dalam dosa besar itu pun sama juga, memang dahsyat. Yang ke seterusnya, implikasi zina terhadap tubuh badan, ini sangat jelas. Penyakit-penyakit AIDS, sifilis, apalagi penyakit atas dunia ini yang banyak. Penyakit akhirat itu yang lebih dahsyat. Kita pergi kepada larangan yang ketiga, liwat. Iaitulah bermaksud seorang laki-laki mendatangi seorang laki-laki lain, homoseksual. Ia adalah seburuk-buruk dan sekeji-keji amalan kejahatan. Ini kerana ia adalah suatu yang berlawanan dengan fitrah, merosakkan agama dan kelalaian dan kelelakian, merosakkan akhlak dan menjatuhkan maruah. Jadi di antara keburukan liwat ini, homoseks ni apa dia? Yang pertama, bertentangan dengan fitrah. Allah buat ada laki-laki kahwin dengan perempuan, mau pergi main dengan laki-laki buat apa? Yang kedua, ia adalah pembunuhan terhadap kelelakian orang yang diliwat. Dia akan jadi perempuan juga dia ni. Berjalan pun lengang-lengguk macam perempuan. Jadi ini termasuk dalam perbuatan lain pula. Nabi kita larang orang laki-laki menyerupai perempuan. Nabi kita laknat orang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi orang ni laknat. Kalau kita buat balik kumpulan-kumpulan ini, bagi majlis perkahwinan anak kita ke apa benda, maka kita mengundang laknat ke dalam rumah kita di saat perkahwinan anak kita yang sangat memerlu pada rahmat Allah. Ini jangan duk cari ponda-ponda ni buat balik ke rumah, jangan. Yang ketiga, ia adalah punca orang ramai memandang rendah, menghina, bahkan membenci dan menjauhkan diri daripada sesiapa yang melakukan amalan keji ini. Yang keempat, ia adalah penyumbang utama kepada penyakit AIDS. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita ni berapa banyak penyakit AIDS daripada WHO yang telah mengeluarkan statistik. Habislah kita tentang bak liwat, cukup dahsyat. Hari ni pula ada juga manusia-manusia yang cuba nak membela kononnya kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan nak suruh tunggu kawan Lut balik bumi baru nak bebas ke macam mana? Kita ada kebebasan dalam skop agama. Bukan orang kata bebas kat bebas belaka atas dunia ni. Jangan. Kita ada agama. Kita ada hak sempadan kita sendiri. Yang keempat, larangan mendedahkan kecantikan. Disebut dengan nama at-tabarruj. Ini kena ingat. Orang-orang perempuan yang ada ni beritahu kepada kawan-kawan, bapak-bapak yang ada jaga anak-anak, suami yang ada jaga isteri. Tabarruj bermaksud seorang wanita yang mendedahkan perhiasan dirinya, sebagaimana diketahui bahawa Allah telah mengharamkan ke atas wanita daripada mendedahkan perhiasan melainkan di hadapan mahramnya saja. Baca mahram ya. Mahram. Ada setengah orang kata muhrim. Muhrim tu orang pakai ihram. Bukan tu. Salah tempat tu. Dalam ayat Quran Tuhan sebut jangan buat
implikasi buruk terhadap mendedahkan kecantikan ini apa? Yang pertama, perbuatan mendedahkan perhiasan boleh membawa fitnah kepada kaum lelaki. Memanglah, kalau tengok orang pakai pelik-pelik, orang lelaki-lelaki pun nak tengok lah dia. Siapa tu? Jadi mula nak cari pasal, nak cari apa ni, buat fitnah. Fitnah bagi seorang lelaki-lelaki adalah kemudaratan baginya. Dia samalah seperti seorang yang kelaparan lalu ditunjukkan kepadanya makanan, dia melihat makanan tersebut dengan matanya, kemudian tidak berupaya untuk merasainya. Jadi ada orang kata, kenapa orang yang pakai telekung pun kena rogol juga? Orang tu mangsa. Sebabnya dia duduk tengok yang dia ada aurat ni, nak tangkap yang ni tak sempat, jumpa yang ni yang jadi mangsa. Jadi kata, ni orang kena, itu mangsa. Hasil daripada dia duduk tengok yang terdedah tu. Begitulah halnya seorang laki-laki memandang keadaan kecantikan seorang wanita, hatinya akan terpaut kepadanya namun tidak mampu untuk mencapainya. Ini akan membawa padah buruk ke atas agama, diri dan perasaannya. Apabila wanita memakai hijab, pakai tudung yang penuh, maka dia adalah satu keselamatan dan kesejahteraan bagi laki-laki. Jangan kata ini hak asasi, saya nak tunjuk. Tak ada hak asasi. Yang kedua, seorang perempuan yang mendedahkan perhiasan seolah-olah mempelawa lelaki ke arahnya sekalipun dia tidak berniat demikian. Perbuatan mendedahkan kecantikan boleh menjadi punca tercemar kemuliaannya dan ternoda maruahnya. Yang ketiga, mendedahkan kecantikan juga boleh adalah bercanggah dengan konsep menjaga kemuliaan diri yang dituntut bagi seorang wanita muslimah. Ini kerana perbuatan tersebut tidak mempunyai sebarang erti selain seorang wanita mempamerkan keindahannya kepada laki-laki ajnabi yang bukan mahram atau suaminya, supaya mereka boleh melihat kecantikan wajah dan tubuh badannya. Yang keempat, mendedahkan kecantikan adalah punca utama kepada zina. Sebagaimana telah dimaklumi tentang pengharaman zina dan besarnya akibat buruk zina ini, mendedahkan kecantikan adalah satu jalan ke arahnya. Seorang wanita yang ingin selamat daripada zina dan mahu menjaga kehormatan diri, maka hendaklah menjauhi amalan pendedahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganggap bahawa tabarruj seorang wanita adalah zina, sebagaimana sabdanya, "Iza kharajatil mar'atu muta'attiratan fahiya zaniyah." Ingat ni orang perempuan, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dengan berwangi-wangian, pakai minyak wangi yang orang boleh cium bang, perfume apa nama ikutlah, maka dia adalah seorang penzina. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini kata hadisnya hasan sahih. Jadi dia dianggap orang ni perempuan zina apabila kita pakai minyak wangi. Jadi nak pakai minyak wangi juga pakai dalam kumpulan perempuan, ataupun pakai di rumah untuk suaminya. Nak pergi keluar rumah tak payah pakai. Nabi kita larang. Maka dengan melakukan perbuatan seperti ini, perempuan tersebut telah meletakkan dirinya sebagai seorang penzina, sama ada kerana dia mempelawa orang ramai supaya memandang ke arahnya, umpama seorang pelacur yang mengajak orang kepadanya, ataupun kerana perbuatan seperti ini boleh menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan zina, maka ia menjadi jalan kepadanya. Telah diketahui bahawa seorang perempuan ajnabi adalah satu impian dan keinginan nafsu bagi laki-laki. Jika dia keluar dengan berhias-hias serta mendedahkan kecantikan, maka kaum lelaki yang telah rosak hatinya, alangkah ramainya mereka ini di zaman ini, akan berada dalam dua situasi. Yang pertama, dia akan berseronok dengan memandang ke arahnya dan hanya akan melampiaskan nafsunya dengan cara melihat saja kerana tidak berupaya secara lain. Ini minimanya, ini yang dia dapat. Yang kedua, dia akan berusaha mendapatkan lebih daripada itu, iaitu zina atau permulaannya. Adakah seorang wanita yang punya harga diri rela untuk menjadi objek bagi lelaki lain daripada suaminya, selain daripada suaminya, menunaikan nafsu mereka dengan berlazat-lazat dengan dirinya dalam apa jua cara? Maka seorang muslimah yang bermaruah hendaklah berhati-hati. Larangan yang kelima, pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan adalah cara orang kafir dan menjadi budaya dalam kehidupan mereka.
Manakala dalam Islam telah dijadikan bagi kaum laki-laki kehidupan mereka tersendiri, dan bagi wanita juga kehidupan mereka sendiri. Tiada siapa pun yang mampu untuk mencerobohnya, melainkan dengan melalui beberapa hubungan tertentu. Pergaulan yang dibenarkan. Ahli keluarga yang mahram kerana pertalian darah. Bolehlah kita duduk sekali. Ahli keluarga yang mahram disebabkan hubungan perkahwinan, seperti mentua, menantu dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan perkahwinan suami isteri. Ini saya syorkan, beli majalah Solusi yang 2 bulan lepas, 42 ke nombor, tentang aurat. Dalam tu kita ada buat carta. Mahram, yang ni mahram, yang ni tak mahram. Yang ni boleh salam, yang ni tak boleh salam. Cantik tuan-tuan. Ambil carta ni, besarkan dia, lekat di dinding rumah. Tama-tama dekat nak raya, keluar tak situ. Mu nak salam, aku tengok senarai dulu. Kalau kena senarai ni, tak boleh. Tak boleh salah. Saya terima aduan banyak daripada anak-anak muda kita, orang perempuan. Dia kata, ustaz, saya dituduh seorang perempuan yang tak reti bahasa, ataupun seorang perempuan yang ego, kerana tak bersalam dengan bapa saudara suami. Bapa saudara suami mahram tak mahram? Tak mahram. Tak bersalam dengan abang ipar, dituduh kurang hajar dalam rumah. Kesian anak perempuan yang belajar agama sepatah dua, nak beramal dengan Islam, dituduh. Bahkan bapa mertua sokong sekali. Oh lah, ini pak cikmu ni. Pak cikmu pun kalau tak ada anak saudaramu, boleh ganti. Tak boleh ganti tak? Jangan main-main. Pasal itulah kita kena letak carta ni biar orang faham, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Selain daripada itu, Islam telah mengharamkannya kecuali dalam konteks darurat dan keperluan saja. Sebagaimana dalam hadis Nabi, tak boleh orang perempuan itu bersunyian 2 orang laki-laki perempuan kecuali ada mahram. Kalau tidak, syaitanlah yang ketiganya. Kesan negatif akibat pergaulan bebas ini apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan zina. Maka antara hikmah dan rahmat adalah ditutup segala pintu yang menjuruskan kepadanya. Pergaulan bebas adalah punca yang jelas kepada zina, memang sangat jelas. Yang kedua, pergaulan bebas boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan yang teguh. Dengan sebab pergaulan bebas, seorang wanita boleh tertarik dengan seorang laki-laki, dan begitulah sebaliknya. Jika wanita tersebut sudah bersuami, dia mungkin akan berikhtiar untuk meruntuhkan rumah tangga mereka demi mencapai impian untuk bersama-sama dengan laki-laki yang diminati dan meminatinya. Jika dia tidak bersuami, maka dia pasti akan menjerumuskannya ke dalam penzinaan selagi laki-laki yang diminati dan minati tidak mengawininya. Satu lagi saya nak tambah, zaman moden hari ni melalui laman Facebook ni, laman sosial Facebook ni berat. Saya tengok dalam satu khabar bulan lepas, anak perempuan Malaysia berkenalan dengan orang putih dalam Facebook. Tiba-tiba orang putih tu nak mari ke Malaysia, konon nak jumpa dia, nak sambut hari Valentine apa benar, hari kapir belaka tu. Dia mari-mari, dia tunggu-tunggu tak sampai. Tiba-tiba dia dapat telefon dari pejabat custom kononnya. Lelaki-lelaki ini telah ditahan di pejabat custom kerana tak bayar, tak declare barang. Jadi awak diminta supaya masuk akaun RM70,000 segera untuk melepaskan laki-laki. Budak perempuan dah hilang ingatan dah. Pergi masuk duit, betul dia kerja duit banyak, masuk dalam akaun RM70,000, tunggu-tunggu hari Valentine tak sampai-sampai. Pergi tanya pejabat custom, dia kata, mana ada nama ni? Tak ada. Nombor akaun siapa ni? Nombor akaun orang tu lah. Mungkin masuk buat apa? Punya, subhanallah, naknya dia ke orang putih sampai begitu sekali. Ada seorang di negeri ini, negeri Johor, reality, dia jumpa saya, dia jumpa dalam Facebook dengan seorang Syiah. Syiah tu menangis dah. Dia kata dia ni Ahlus Sunnah. Oh, Syiah hati-hati, dia taqiyah kuat. Dia kata dia Ahlus Sunnah, dia nak bela kawan ni, nak apa, dia orang tu kata tak apalah, dia tak jadi Syiah dah, nak kahwin juga mana-mana pun. Saya mempertahankan nasihat kepada keluarga dia, tolong jaga budak ni, jangan bagi kahwin dengan Syiah, kerana semua yang dia cakap dalam Facebook itu taqiyah belaka tu. Bala sungguh. Yang bercerai dengan suami berapa ramai dah dengan Facebook ni. Tak usah buat apa ni, banyak cerita kita. Setakat tu dulu. Yang ketiga, pergaulan bebas boleh menaikkan nafsu dalaman dalam kalangan laki-laki dan wanita. Seorang laki-laki akan leka dengan perbuatan menunjukkan kebolehan dan kebaikan dirinya kepada wanita, manakala wanita pula akan menedahkan kecantikan dan tubuh badannya. Ini akhirnya akan mengurangkan daya potensi mereka dengan kebanyakan dari segi pemikiran perbuatan, kerana duk leka, duk main dengan
dengan itu sajalah. Yang keenam, pengharaman riba. Ini minta maaf lah, kena ke diri kita ni. Riba dari sudut bahasa adalah pertambahan dan kesuburan. Dari sudut istilah pula, ia didefinisikan sebagai satu lebihan harta dengan tidak ada pertukaran dalam urusan pertukaran harta dengan harta. Jadi riba ni ada dua jenis. Dia panggil ribal fadli, riba lebihan. Iaitulah pertambahan dalam jual beli yang melibatkan jenis yang sama, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, tamar dengan tamar, dan tukar duit dengan duit. Ini berlaku juga. Hari ni ada masalah. Saya tengok orang jual emas banyak hari ni melalui internet. Kalau tuan-tuan ada terlibat juga? Ada juga. Kalau ada juga, wajib buka dalam website JAKIM, tengok parameter jual beli emas. Kebanyakan yang jual beli emas hari ni tak ikut syarat. Sebab dia tak tengok emas di mana. Dia syarat jual beli emas ni, dia kena qabat, dia kena pegang benda tu, kena ada sungguh. Serah duit, ambil barang. Kalau setakat main duit kot dalam telefon tak tahu ke mana, maka ini tidak sah. Jual beli tak sah, maka hasilnya tidak sah. Bukan milik kita barang itu. Jadi tuan-tuan semak balik dalam web JAKIM, tulis parameter jual beli emas. Saya syorkanlah supaya tengok, kerana banyak sangat hari ni boleh katakan jual beli emas ni satu benda yang tersebar luas lah dalam masyarakat kita. Saya tak nak huraikan panjang tentang riba ni. Tuan-tuan boleh tengok banyak buku-buku yang ditulis tentang jenis riba, ataupun tengok rakaman saya sendiri pun sudah ada dalam bab riba dan muamalat. Tengok, kita hurai satu-satu dengan gambarnya, macam mana carta nak tengok yang ni riba, yang ni tak riba. Bolehlah buat panduan insya-Allah. Yang kedua, riba an-nasi'ah, iaitulah pertambahan yang dikenakan orang atas orang yang berhutang. Orang berhutang 1,000, nak bayar bertangguh, kena bayar 1,200. Itu riba namanya. Hari ini setengah orang dia tak kata riba, dia kata cas perkhidmatan. Itu pun termasuk dalam riba. Jadi tuan-tuan boleh cek balik lah. Yang saya nak kata di sini, kerana masa kita sangat cemburu, dan riba ni satu benda yang perlu kepada satu penelitian yang lain. Mungkin tuan-tuan boleh buat satu ceramah khas nanti tentang masalah riba. Saya ingat satu convention kita akan buat di Johor ni, insya-Allah dalam bulan Julai nanti kita akan buat. Di antara salah satu isunya kita akan bincang tentang isu jual muamalah, jual beli ni, masalah riba ni mungkin ada. Iklannya tunggulah dalam bulan Julai lagi, insya-Allah. Jadi kita nak tengok kesan buruk, implikasinya. Yang pertama sekali, perbuatan riba ini diperangi oleh Allah dan Rasul. Tuan tengok dalam Al-Quran, tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 278, yang sebelah tu, muka surat 200 tu. Ayat ini menyebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan riba kalau kamu orang beriman. Ayat ini memang berat. Allah bangkit kepada kita 3 kali. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Ittaqullah, takut kepada Allah. Tinggalkan riba, itu arahan. Sifat yang ketiga, in kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Berat tak berat? Mana kalau kita tak tinggal juga, maknanya kita tidak beriman. Ini implikasi cukup besar. Yang kedua, riba juga menyebabkan bencana yang mengancam ummah. Antaranya, seorang pengamal riba tidak akan melakukannya melainkan dia adalah seorang yang mempunyai hati yang keras, seorang yang amat rakus, dan orang yang menggunakan cara yang sangat keji dalam mengambil kesempatan. Yang kedua, orang yang berhutang jika akan ditimpa kegelisahan, kemurungan, dan tekanan jiwa siang dan malam. Memanglah riba ni naik tinggi. Tuan-tuan tengok hari ni, perbandingan di antara bank perbankan Islam dengan bukan Islam pun sudah nampak. Orang kata perbankan Islam mahal. Betul, mahal atas kertas, kerana dia tak naik cas. Yang tidak Islam konvensional ni nampak murah, tapi dia beranak lebih daripada anak babi. Babi ni kalau dia beranak berapa ekor sekali beranak? Berapa ekor? 8 ekor, 10 ekor. Mana dia beranak sungguh. Kalau setakat anak orang 1, 2 begitu ya. Minta maaf lah saya buat bandingan yang agak keras sikit sana. Tapi tepat.
Betul tu. Cuma bahasa mungkin salah guna. Anak khinzir lah, anak khinzir. Orang sekarang ni tak mahu sebut babi, khinzir dia kata. Saya kata, khinzir tengok dalam kamus terjemahannya babi juga. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia naik tinggi, nampak atas kertas masa nak kira, oh rendah. Tapi bila dia beranak pelik naik. Tuan-tuan kena tengoklah yang duk kerja bank ni tahulah, minta maaf. Yang ketiga, masyarakat yang dikuasai oleh amalan riba akan kehilangan nilai-nilai kemesraan, kasih sayang, tolong menolong, kerana semua duk kira untungnya, tak kira yang lain. Yang keempat, harta kekayaan hanya akan berlonggok di tangan sekumpulan manusia saja, iaitulah sekumpulan yang mengamalkan riba. Yang kelima, produktiviti juga akan menjadi lemah disebabkan riba. Yang keenam, riba menjadi punca kepada kenaikan harga barang yang berlarutan. Yang ketujuh, riba adalah punca kejahatan banyak syarikat dan kilang-kilang besar. Yang ke-8, riba juga punca kehancuran banyak negara dan penyebab wujudnya jurang pemisah yang besar antara negara-negara. Negara yang berhutang akan namakan negara membangun, dinamakan sebagai negara membangun, tidak akan mampu sama sekali untuk menjadi maju bersama-sama dengan bangsanya. Tuan-tuan boleh tengok sini, implikasinya yang besar itu sudah ada. Kemudian kita berpindah kepada perkara yang ketujuh, iaitulah arak. Arak ni kenapa dilarang? Pengharaman arak cukup jelas. Yang kita nak baca di sini, iaitulah kemudaratan arak dari sudut agama. Dari sudut itu orang tahu dah. Yang pertama, orang yang mengambilnya akan jauh daripada Allah Azza wa Jalla dan jatuh ke dalam kebencian Allah. Allah Ta'ala murka kepada orang yang minum arak. Mana Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani, tadi hadis tadi, kemudian disambung dengan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak berzina, tidak minum arak, tidak mencuri. Tiga orang ini ketika melakukan perbuatan itu, ketika mereka berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Andainya dia mati dalam keadaan sedang minum arak, maka Allah telah menjanjikan balasan azab yang sangat pedih. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia minum arak, maka Allah akan memberinya minuman daripada nanah penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, arak adalah penghalang daripada salat, kerana orang yang mengambil arak telah kehilangan akal ataupun lemah kesedaran, maka tidak sah salat darinya. Jadi kita tengok kemudaratan terhadap keuangan. Arak bukan sejenis makanan yang bawa manfaat, bukan juga minuman yang beri faedah, bahkan dia dikira sebagai minuman kotor yang memberi kemudaratan. Setiap perbelanjaan yang dikeluarkan untuk mendapatkannya adalah semata-mata suatu pembaziran terhadap harta dan satu peruntukan yang tidak memberi manfaat, bahkan memudaratkan. Kemudaratan arak dari sudut tubuh badan jiwa, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ini, arak adalah satu penyakit dan racun. Pengambilan yang menjadi punca kepada banyak penyakit jasmani, fikiran dan jiwa. Tuan-tuan boleh tengok dari sudut kenyataan doktor di sini. Kemudaratan dari segi aspek kemasyarakatan dan keselamatan, arak menjadikan seorang kehilangan akal yang boleh membezakan. Apabila akalnya telah tertutup dengan sebab arak, maka segala tingkah laku dan tindak tanduknya tidak lagi terkawal. Tiada kewarasan dan tiada perasaan. Sebab itulah arak menjadi punca utama kepada kes perceraian. Tengok dia punya daripada buku Safe Food ni, apa benda yang disebut tentang arak. Kemudaratan arak dari segi ekonomi juga besar. Jadi memadailah kita bincang arak dari sudut agama yang ada. Yang ke-8, iaitulah judi. Judi adalah harta yang dijadikan pertaruhan dalam permainan ataupun pertandingan. Allah mengharamkannya melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Wahai orang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi. Tengok, al-maisir itu judi. Saya tak tahulah macam mana boleh keluar kenyataan orang Melayu yang beragama Islam, dia kata dia baca dalam Quran, tak ada judi dalam Quran. Boleh jadi dia ni tokai genting,
apa nama, sebut nama syarikat ni susah pula. Token judi lah senang. Toto, sport ke apa benda ke. Dia tak jumpa dalam ni, nama sport, toto, haram. Maka dia cari dalam Quran, dia tak jumpa judi. Lah, jelas, Allah, Quran tak sebut satu-satu. Dia sebut maisir, judi. Apa nama, tak kira lah. Nama genting ke, nama toto ke, nama apa lagi. Ekor ke. Apa nama lagi judi. Kita pun tak kerti, muka tak aja tengok ni. Loteri. Semua tu haram. Dalam Quran sudah ada tuan-tuan. Jangan duduk main-main dengan ayat Quran. Kesan buruk judi setakat mana? Yang pertama, menghalang daripada mengingati Allah. Orang yang duduk judi, dia tak fikir ke Tuhan dah. Yang kedua, judi akan mewujudkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, kerana seorang yang bermain judi telah menyerahkan wangnya dalam permainan tersebut. Jika dia kerugian, dia akan merasa dengki terhadap orang yang menang. Ini akan berkelahi. Yang ketiga, judi juga meruntuhkan keluarga yang aman bahagia, menjatuhkan pemilik harta yang banyak kepada kefakiran, bahkan kepada permintaan meminta-minta dan mahu simpati. Berapa ramai kita tengok tergadai negaranya pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan judi ni, apa yang dia buat kepada negara dia sendiri. Yang keempat, isteri kepada pemain judi, anak-anaknya dan ahli keluarganya adalah antara manusia yang paling parah keadaan dan paling banyak kesukaran yang dihadapi. Yang kelima, pemain judi sendiri akan mendapat tekanan darah tinggi, akan ditimpa oleh kekejangan hati dan otot-otot di industri kesihatan. Yang keenam, perjudian meranakkan ekonomi dan membantutkan produktiviti. Yang ketujuh, akibat ketagihan terhadap perjudian, maka seorang pemain judi tidak akan meninggalkan permainan ini sehinggalah dia kerugian seluruh hartanya. Andai kata hari ini dia mendapat untung, maka keesokannya pasti dia akan kerugian. Ini kesan daripada judi. Saya nak tambah lagi dua perkara. Yang ke-8, yang ke-9, iaitulah skim cepat kaya. Sebenarnya skim cepat miskin. Kita ni jadi masalah. Ustaz-ustaz ni akan jadi mangsa kepada skim cepat kaya ni bila dia kena tipu. Waktu tak kena tipu, dia tak tanya ustaz, ustaz, saya nak beli skim ni, halal ke haram? Tak tanya. Bila kena tipu, cari ustaz, tolong saya ajak ustaz, duit saya kena dah, 20,000 hilang dah, 50,000 hilang. Ini jadi masalah. Karena itulah saya nasihatlah kepada tuan-tuan, Islam ini indah. Dalam jual beli ada syarat, ada rukun dia. Kalau orang mari rumah kita, awak bagi melabur dengan saya 5,000, awak dapat pulangan setiap bulan, saya akan bagi 500, ini sah dah, tidak halal. Mana-mana perniagaan yang boleh beri keuntungan tetap setiap bulan, itu haram namanya, tidak halal. Jangan masuk. Tak kira lah cepat kaya ke cepat miskin ke, jangan masuk. Yang penting dia haram. Itu mudah je skema yang kita nak buat. Ini tak boleh kita buat. Yang ke-10, iaitulah rasuah. Nabi SAW dalam hadis yang jelas mengatakan, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan penerima rasuah, dua-duanya dalam neraka belaka. Hari ini, kalau kita penjawat awam, segala benda orang nak minta dengan kita mesti diluluskan dengan duit kepada poket kita, atas nama duit minyak, duit kopi, duit tip, duit apa, semuanya itu rasuah namanya. Rasuah, riba, apa lagi tadi, adik-beradik kembar belaka tu, dosa besar yang tak boleh kita buat. Kesan implikasi kepada rasuah ini tuan-tuan boleh tengok di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita hidup tak tenang. Nak tenang macam mana? SPRM duk cari. Sikit-sikit, siapa telefon tu? Duk tanya dah. Yang kedua, implikasi dalam kehidupan. Kalaulah kita dengan isteri tak berkelahi, anak-anak yang menjadi kesan. Minta maaf, satu kajian yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita di Jabatan Dakwah, bahagian berdakwah, dia pergi ke pusat serenti, pusat pemulihan akhlak anak-anak muda. Di dalam borang kajian yang kita buat, kenapa kamu jadi macam ni? Tengok dalam borang kajian sedikit, bapaknya orang besar ataupun ibunya orang besar yang jawatan-jawatannya terdedah kepada amalan rasuah. Kita tak tuduh bapak muda rasuah lah jadi gini, tak. Tetapi implikasi rasuah tu nampak menurun. Kesan tu kepada anak-anak yang kita nampak, anak yang kita sayang jadi nakal dengan sebab harta yang kita bawa balik daripada harta yang tidak halal, sama ada dia riba ataupun rasuah, wal'iyazubillah.
Dan kesan yang sangat kita takut selain daripada itu, kesan dari sudut agamanya, iaitulah Allah SWT tidak terima, tidak angkat doa orang yang makan harta haram. Kita bila sebut halal haram, duk nampak ayam tak sembelih nak beli air, tengok cek di botol ada tanda halal ke tidak. Walau air ambil di bukit, tak ada tanda halal pun halal. Waktu nak beli tak tanya pula duit ni riba ke rasuah. Tengok, duit riba ke rasuah tak tanya, duk tanya logo halal di situ. Nasib baiklah Jakin tak keluar logo halal. Kalau duit haram tak ada cok halal, baru tahu dah. Jadi banyak lagi lah benda-benda. Cara ringkasnya, insya-Allah kita akan terus bertawasul, berhubung. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang saya buat mengenali dosa-dosa besar. Dalam dosa besar ni kita nak tengok dalam kitab Imam Zahabi saja ditulis 76 dosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir dia tulis 400 dosa besar. Jadi kalau tuan-tuan ambil lah buku mana-mana pun, baca dalam kitab-kitab dosa besar ini, mudah-mudahan kita boleh hindarkan diri kita daripada perkara-perkara larangan ini. Semoga Allah Ta'ala akan beri berkat dalam hidup kita dengan rahmat dan inayah daripada Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang berikutnya dalam pada pagi besok, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita benar-benar saya sudah kita pada ini dan akan disambungkan pada yang besok di Surah Al-Mas'ar Ali dan pada subuh di Masjid Istiqamah Taman Jaya. Terima kasih kepada panitia kita dan dapat sudi hadir pada malam ini dan mengisi pada kita.